الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم نورنا بنور علمك وأبعد من نسيانا وارزقنا فهم النبي محفوظ وسلم على التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. InsyaAllah kita sambung balik kitab Zadul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif rahimahullah, sifat yang harus bagi Allah. Kata musannif rahimahullah, harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalkannya. Sebenarnya harus ini bukan sifat. Dia sifat-sifat ni maqama bi ghairihi. Tak pengertian sifat adalah perkara yang berdiri ia dengan yang lainnya. Mana? Perkara yang tumpang orang lain, tumpang zat. Makna dia kena ada. Mana nak tumpang orang kena ada. Jadi maknanya bila sebut sifat pada benda yang tak ada ni, dia panggil sifat majazi. Bukan sifat betul. Bukan sifat sungguh. Sebut je sifat. Sebab dia tak boleh tadi nak tumpang macam perkara mustahil. Orang sebut sifat mustahil, sebenarnya bukan sifat. Sebab mustahil ni benda yang mesti tak ada. Benda yang akal tak terima kata ada, kita tak boleh panggil sifat. Sebab sifat ni maqama bil ghair. Zat maqama bi nafsih. Dia tak boleh kata sifat. Macam ni harus. Harus ni bukan benda ada pun. Dia amrun i'tibari. Kata musannif, harus sebagai Allah memperbuatkan mungkin atau meninggalkannya. Maknanya Allah Taala nak buat mungkin ataupun tinggal nak tak mau buat. Meninggalkannya, meninggalkan memperbuat mungkin. Harus. Allah nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Umpamanya, contoh, harus bagi Allah menjadikan langit, bumi, matahari, bulan dan bintang dan sebagainya. Harus. Allah Ta'ala tak mau buat pun tak apa. Dan harus bagi Allah tidak menjadikannya. Maka tidak wajib Allah memperbuatkan sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan. Macam kita ni hidup. Saya sebelum kita ada, harus Allah Ta'ala nak buat kita ke, tak mau buat kita ke, harus. Tak ada siapa yang tekan, tak ada siapa yang paksa. Ni kita dah ada ni, nak bagi mati kita. Hari ni tak ada siapa nak larang Allah. Harus bagi Allah, bila-bila pun boleh. Bahkan semuanya harus pada hak Allah Ta'ala. Harus. Nak memasukkan seseorang ke dalam syurga, ke dalam neraka, harus bagi Allah Ta'ala. Kata musannif, mungkin, benda apa mungkin? Harus bagi Allah memperbuatkan mumkin. Benda apa mungkin? Ini musannif cerita. Mungkin ialah barang yang harus adanya dan tiadanya. Benda yang boleh ada, benda yang tak boleh, boleh tak ada. Panggil mungkin. Benda harus lah, mudah. Makhluk yang tak ada lagi lah mungkin. Mungkin ialah barang yang harus adanya dan tiadanya. 20 sifat yang tersebut yang wajib bagi Allah terkandunglah. Habis itu, habis perkara yang harus. Ini masuk masuk alim pula. Kata maksudnya 20 sifat yang tersebut
Yang wajib bagi Allah lepas dah tu terkandunglah di dalam sifat, di dalam 2 sifat kesempurnaan. Maksudnya 20 sifat lepas tu. 20 sifat lepas kita ngaji dah. Dia ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. 4 bahagian kita panggil. Di sini terbahagi, jadi 20 sifat tu diterbahagi kepada 2 pula. 20 sifat yang tersebut yang wajib bagi Allah terkandunglah, maknanya termasuk, ada di dalam 2 sifat kesempurnaan. 2 sifat kesempurnaan tu 20 sifat tu dihimpun dalam 2 bahagian. Pertama, istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Artinya terkaya Allah daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Terkaya maksud di sini tak berhajat. Maksud terkaya tak berhajat Allah daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Allah tak berhajat kepada apa-apa pun. Apa dia? Dan sifat apa yang terkandung dalam istighna ni? Saya lagi masalah cerita. Yang kedua iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Artinya berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah kepadanya, kepada Allah. Mana semua makhluk, orang yang lain ni makhluk lah, semua berhajat kepada Allah. Tu dia panggil iftiqar. Istighna, iftiqar. Ni kena ingat. Ni dia panggil makna ketuhanan. Benda apa Tuhan? Ini nak jadi Tuhan tu dia kena ada 2 sifat ni. Sifat istighna, sifat iftiqar. Jadi kalau tak ada 2 Tuhan ni, 2 makna ni, 2 makna istighna dengan iftiqar ni, maknanya hak tu bukan Tuhan. Jadi kita kena ingat. Terkaya satu, terkaya makna semua makhluk berhajat kepada Allah, dan Allah tu tak berhajat kepada apa-apa pun. Itu makna ketuhanan. Sifat istighna dan iftiqar. Sifat apa yang dikatakan nak kena jadi istighna tu, nak terkaya tu, kena ada sifat apa? Kena ingat. Istighna artinya kaya Allah, terkaya. Bukan kaya. Kena tambah ter. Sebab kaya-kaya ni orang panggil banyak benda. Memang Allah kaya. Tapi hak di sini maksud dia terkaya, maksud tak berhajat. Terkaya Allah daripada sekalian barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Apa dia maksud dia? Yakni tidak berkehendak ia, ni tidak berhajat ia kepada sesuatu. Allah Ta'ala tak berhajat kepada sesuatu apapun daripada makhluk. Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan pilihan dia. Pilihan Allah. Allah Ta'ala tak mau buat pun tak apa, tak ada masalah pun. Allah Ta'ala suruh kita semayang, tak ada manfaat apa pun kembali pada Allah Ta'ala, tak ada. Walaupun ramai orang tak semayang, tak ada mudarat apa pun kepada Allah. Itu maksud terkaya. Maka tidak berkehendak Allah kepada orang yang menjadikan Allah, dan tidak berkehendak ia kepada tempat berdiri bagi zatnya. Zat Allah Ta'ala nak tumpang tak berhajat. Tak kena duduk ada arash. Zat Allah Ta'ala nak duduk. Ni kata Allah Ta'ala duduk atas arash tu tak terkaya. Tak boleh. Tak boleh kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Sebab memberi faham kata Allah tu jirim. Kalau duduk atas arash. Iftiqar, itu makna. Saya kira ada sifat-sifat yang ada tak? Ada tu. Iftiqar artinya berkehendak oleh tiap-tiap yang lain daripada Allah kepadanya, kepada Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Semua makhluk. Tak kira lah ada orang yang tak sedap kata dia berhajat kepada Allah, dia tetap berhajat. Yakni berkehendak sekalian mungkin kepada Allah pada menjadi.
dan menentu akan mereka itu dengan perkara-perkara yang harus. Semua berhajat. Sifat-sifat istighna terkandung di dalam sifat istighna. Benda apa sifat istighna? Kata maksudnya terkandung di dalam sifat istighna itu 11 sifat. Ni kena ingat ni. Lagu mana dia kata Allah Ta'ala tu istighna? Nak boleh jadi istighna tu kena berhajat dengan sifat apa? Kena ada sifat apa? Iaitu ni sifat ni. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wa sama' basar kalam. Sama' basar kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Tu sifat nafsiyah. Sifat salbiyah. Nafsiyah 1. Sifat salbiyah 5 kan. Lepas tu sifat ma'ani 3, sifat ma'nawiyah 3, 6, 11 semua kan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsi, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dia ada 11 sifat ni. Sifat istighna dia bagi. Sifat-sifat iftiqar yang terkandung di dalam sifat iftiqar itu 9 sifat. Wahdaniyat qudrat, iradat ilmu hayat, kaunuhu qadiran, muridan, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Tu 9 sifat ni sifat bagi iftiqar. Maknanya jadi iftiqar, berhajat semua makhluk kepada Allah. Ada 11 sifat ni. Ini dipanggil makna ketuhanan. Makna ketuhanan. Tuhan tu benda apa? Tiada ada Tuhan melainkan Allah. Makna apa Tuhan? Ini makna Tuhan ni. Terkaya daripada setiap makhluk dan setiap makhluk berhajat kepadanya. Itu maksud Tuhan. Sebab tu kita tak boleh, orang panggil apa? Benda yang disembah oleh orang kafir, berhala-berhala tu kita tak boleh kata Tuhan orang kafir, tak boleh. Kalau kita kata Tuhan orang kafir, mana kita iktiraf kata benda tu Tuhan ni apa? Tak boleh, kita tak boleh kata Tuhan. Walaupun biarlah depa nak kata depa Tuhan, apa nak kata Tuhan apa tu kita tak boleh kata. Sebab tu memang bukan Tuhan terus. Bukan Tuhan siapa-siapa pun. Berhala tu. Kata musannaf diambil daripada istighna itu. Diambil di sini maksudnya dipaham dan direti. Dipaham dan direti daripada istighna. Daripada sifat istighna itu pertama, Maha suci Tuhan daripada gharad. Apa dia gharad? Tujuan. Pada sekalian perbuatan dan hukum-hukumnya, hukum Allah. Mana semua perbuatan Allah Ta'ala tak ada gharad langsung. Tak ada manfaat langsung yang kembali kepada Allah. Allah Ta'ala buat makhluk supaya makhluk ni patuh kepada dia. Bila makhluk ni patuh, Allah Ta'ala jadi hebat. Tak ada manfaat apa. Kalau makhluk tak patuh pun tak ada mudarat apa langsung. Allah Ta'ala hukum orang semayang, wajib semayang. Orang semayang, orang pakat semayang dia jadi kuat apa? Tak ada. Orang tak semayang pun Allah Ta'ala tak jadi apa. Itu makna tak ada gharah, tak ada tujuan. Tak ada hukum. Tapi hukum tu, tujuan itu, manfaat kembali pada makhluk sendiri. Kembali pada makhluk sendiri. Siapa patuh semayang, Allah Ta'ala balas dengan syurga. Ingkar, Allah Ta'ala balas dengan neraka. Pada Allah Ta'ala tak ada manfaat, tak ada mudarat apa langsung. Kedua, tiada wajib Tuhan memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya. Faham daripada istighna tu. Terkaya. Allah Ta'ala tak wajib nak buat makhluk sesuatu apapun. Tak wajib. Tak mau buat pun tak ada masalah apa. Tu
Faham daripada istighna, kan terkaya tak berhajat. Habis tu istighna. Difaham, diambil daripada iftiqar. Diambil maksud di sini difaham dan direti. Daripada iftiqar, daripada berhajat semua makhluk kepada Allah. Iftiqaru kullu ma siwa ilaih. Dia sebut iftiqar saja. Tapi makna sifat iftiqar ni bukan sifat Allah. Sifat makhluk. Berhajat semua makhluk kepada Allah. Dia ambil iftiqar saja kan. Jadi kena sebut perhabis. Iftiqar maksud dia iftiqaru kullu ma siwa ilaih. Berhajat semua makhluk kepadanya. Iftiqar ni bukan duk di Allah, duk di makhluk. Diambil daripada iftiqar, ini daripada makna iftiqaru kullu ma siwa ilaih. Berhajat semua yang lain daripada Allah makhluk lah kepada Allah. Pertama kita reti bahawa baharu sekalian alam ni, semua alam ni baharu. Ada berhajat kepada Allah kan. Kedua, tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada makhluk. Tak ada sesuatu pun daripada makhluk ni yang boleh memberi bekas. Semuanya Allah Ta'ala belakang. Dah? Semua berhajat kepada Allah kan. Kalau ada ke sesuatu yang boleh memberi bekas, bermakna sesuatu tu tak berhajat kepada Allah. Jadi tak jadi iftiqar. Habis tu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, kita kena reti beriman kepada sifat-sifat Allah. So ni cerita lah secara ringkas lah. Percaya dengan malaikah, yang kedua daripada rukun iman kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Percaya dengan malaikah lagu mana? Malaikah apa maksud malaikah? Malaikah ni dia jamak daripada malakun. Malakun seorang, satu malaikah. Malaikah ialah hamba Allah yang dijadikan daripada nur, lagi dimuliakan dan terpelihara daripada maksiat, daripada melakukan maksiat. Tak ada malaikat. Malaikat ni maksum. Allah jadikan daripada nur, terpelihara daripada maksiat. Tak ada. Kecuali orang jahil jangan ikutlah. Kata malaikat pun tersilap juga tu. Tak boleh dia ikut. Mereka itu malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan, tidak bersuami atau beristeri, tidak beribu dan tidak berbapa, tidak beranak, dan mereka tidak tidur dan tidak makan dan tidak minum. Mereka itu dapat merupai dengan rupa-rupa yang mereka kehendaki. Tu malaikat. Malaikat ni banyak. Malaikat. Setiap hari Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Setiap hari, setiap masa banyak. Ribu-ribu malaikat. Hanya Allah yang mengetahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tidak mengetahui tentera-tentera Tuhan engkau melainkan ia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Adalah beriman dengan malaikat itu terbahagi kepada dua bahagian. Beriman dengan malaikat ni terbahagi kepada dua. Mana dia dua bahagian? Pertama, beriman dengan malaikat itu dengan tafsil, dengan cara satu persatu. Boleh sebut satu-satu. Yang kedua, beriman dengan malaikat itu dengan ijmal. Beriman dengan kira secara borong, tak kena duk sebut satu-satu. Hak mana yang kita kena beriman secara tafsir? Kata musannif, malaikah yang wajib beriman dengan mereka itu dengan tafsir ialah 10 malaikat. 10 malaikat yang kita kena beriman secara tafsir. Mana kita kena tahu secara tafsir, secara boleh sebut. Kalau tak boleh sebut tu dosa. Sebab wajib kan. Secara tafsir kena ingat kan. Pertama, Jibril, malaikat Jibril. Pekerjaannya membawa wahyu. Malaikat Jibril, antara kita panggil besar lah ni, pangkat besar. Malaikat Jibril paling mulia. Tegas dia bawa wahyu. Malaikat Jibril ni dia ada 600 sayap dah. Sayap dia bos 600.
600 sayap. Kedua, yang kedua, malaikat yang kedua yang kita wajib beriman secara tafsir, Mikail. Pekerjaannya membawa rezeki. Ketiga, Israfil, pekerjaannya meniup sangkakala. Keempat, Azrail, mengambil nyawa, pekerjaannya. Israel, tugas dia ambil nyawa. Dia bergerak laju, malaikat Israel. Laju bergerak, dia pergerakan dia laju. Sebab tu kita pergi dalam satu masa kalau dia nak ambil nyawa banyak tempat tu, boleh, kita tak ada masalah. Kelima, Munkar. Keenam, Nakir. Dua malaikat ni tu pekerjaannya menyoal mayat dalam kubur. Menyoal mayat dalam kubur. Tiga malaikat ni. Ketujuh, Ridwan, menunggu syurga. Pekerjaannya menunggu syurga. Kedelapan, Malik, pekerjaannya menunggu neraka. Malik ni dia panggil tak besar sekali ya. Bawah dia ada 19 malaikat. Ketua-ketua lain pada dia lah, besar sekali. Hak jaga-jaga dalam neraka. 19 malaikat. Kesembilan, Raqib, menulis kebajikan. Ke-10, Atid, menulis amal kejahatan. Ni hak pangkat besar bagi. Bawah pada ni banyak. Tak tahu banyak mana, hanya Allah yang mengetahui. Kata musannif, maksud beriman dengan tafsir itu iaitu beriman akan tiap-tiap seorang dari mereka itu dengan berasing-asingan, dan beriman bahawa tiap-tiap mereka itu ialah malaikat. Mana beriman kata malaikat, satu-satu malaikat ni dia ada masing-masing dia. Lepas tu kita beriman kata mereka ni memang malaikat, maksum. Itu tugas dia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Adapun malaikat-malaikat yang wajib beriman dengan mereka itu dengan iman ialah yang lain daripada 10 itu. Lagu mana kita beriman dengan ijmal? Dengan secara kita panggil secara keseluruhan. Beriman secara borong. Ialah diiktikadkan bahawa bagi Allah ada beberapa malaikat yang tidak mengetahui akan bilangan mereka melainkan Tuhan. Ayat Quran sebut tadi ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui akan tentera Tuhan engkau melainkan Ia, ya Allah. Di antara malaikat-malaikat yang wajib diketahui dengan ijmal itu ialah malaikat-malaikat yang menanggung arash, hamalatul arsy, iaitu 4 malaikat. Dan pada hari kiamat akan ditambah sebanyak malaikat lagi, jadi 8 yang menanggung arash. Mana kita tak kena tahulah nama siapa. Kita kena beriman kata ada aja 4 malaikat yang menanggung arash. Dan malaikat-malaikat hafazah yang menjaga manusia. Kiraman katibin bagi. Hafazah ada jaga manusia. Setiap manusia ada malaikat jaga. Habis. Tu maksud beriman dengan malaikat. Jadi nak tahu dia ada cerita sebenarnya malaikat-malaikat ni. Dalam kitab tafsir ada sebut macam malaikat Jibril tu ada 600 sayap, dan setiap hari dia ada terbang turun dalam satu sungai, kereta Jibril ni. Lepas tu dia nak menitik daripada sayap dia bila dia kepak tu, jadi beribu-ribu malaikat daripada sayap dia tu. Ada cerita tu. Itu beriman dengan malaikat. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Lagu mana beriman dengan kitab-kitab Allah?
iaitu percaya bahawa Tuhan telah menurunkan kepada beberapa rasul-rasulnya akan beberapa kitab-kitab. Kita beriman, kata yakin bahawa Allah ada turun kitab kepada rasul-rasul tertentu kerana memperbaiki keadaan manusia, supaya manusia jadi baiklah kalau ikut kitab tu dalam perkara agama dan kehidupannya, serta menunjuki jalan-jalan beribadah dan kebaikan menunjuki jalan-jalan ibadah dan kebaikan, dan menyatakan kepada mereka itu supaya menjauhi daripada jalan keburukan dan kesesatan. Tu ada Quran turun sempurna belakang dah. Kitab apa yang diturunkan kepada mereka? Kata maksudnya ada pun kitab-kitab yang diturunkan itu amat banyak sangat kitab. Di antaranya disebutkan di dalam Quran ialah pertama kitab Taurah. Kitab ni hak besar lah sebenarnya. Hak banyak-banyak tu dicampur sekali dengan suhuf. Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ketiga Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Keempat Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tu dipanggil kitab. Kitab ni hak besar-besar. Empat orang Nabi ni je dapat ada kitab besar. Ada pun hak lain dia ada suhuf saja. Suhuf ni helaian. Kita tak sebut sahifah kan. Sahifah tu satu line, satu muka. Dan beberapa suhuf yakni bagi Nabi Adam. Nabi Adam pun ada. Turunkan. Tapi dia bagi sahifah berapa? Ada sebut. Sini ada sebut dah. Kita tafsir adalah sebut. Berapa suhuf dia ada Nabi Adam. Dan beberapa suhuf bagi Nabi Adam. Nabi Shis. Shis, anak Nabi Nuh, anak-anak Nabi Nuh. Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, ada. Nabi Ibrahim ada suhuf. Nabi Musa pun ada suhuf dia. Kata musannif, wajib dipercayai bahawa sekalian kitab-kitab dan suhuf-suhuf itu sebenarnya diturunkan daripada Allah. Tak boleh petikai. Tak boleh syak, tak boleh ragu. Kena yakin bahawa kitab tu daripada Allah Ta'ala. Kalau ragu, habis ya. Macam ada golongan anti hadis. Golongan anti hadis tu kita pun pelik juga. Dia tak percaya kepada Rasulullah. Secara automatiknya dia tak percaya kepada Quran. Dah tak percaya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Automatik dia tak percaya kepada Quran. Wajib dipercayai bahawa sekalian kitab-kitab dan suhuf itu sebenarnya diturunkan daripada Allah kepada rasul-rasul itu, iaitu dengan perantaraan malaikat Jibril. Sebenarnya itu dia malaikat. Dan wajib dipercayai bahawa sekalian kandungannya itu benar dan semuanya itu daripada kalam Allah, perkataan Allah. Kalam Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Al-Furqan atau Al-Quran ialah kitab yang akhir sekali diturunkan, dan ialah kitab yang melengkapi sekalian hukumnya dan pengajaran. Ialah kitab yang wajib diamalkan hingga hari kiamat. Itu Al-Quran tu. Tak ada dah. Kitab wahyu daripada Allah Ta'ala lepas dah Al-Quran. Itu masuk beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa dia maksud nabi? Nabi ialah seorang manusia lelaki yang merdeka yang diwahyukan Allah kepadanya sesuatu syariat, serta tidak disuruh menyampaikan kepada umatnya, kepada umatnya. Itu nabi. Nabi ini dia dapat wahyu, tapi untuk amalkan pada diri dia. Dia tak menyampaikan kepada umat. Itu nabi.
Rasul ialah seorang lelaki manusia merdeka. Nabi ni banyak lagi soalnya sebut bah. Rasul ialah seorang manusia lelaki, perempuan tak ada, merdeka yang bukan hamba, yang diwahyukan Allah kepadanya, kepada manusia lelaki tadi ni, suatu syariat, undang-undang, serta disuruh ia menyampaikan kepada umatnya. Itu dipanggil Rasul. Nabi lagi Rasul maknanya ada syariat yang dia tak kena menyampai, ada hak yang dia kena sampai. Nabi-Nabi lagi Rasul, macam 25 orang. Maknanya Nabi dengan Rasul ni dia umum khusus lah. Semua Rasul tu Nabi, tapi tak semua Nabi dia Rasul. Bilangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Adapun bilangan Nabi-Nabi itu mengikut perkataan setengah ulama ialah 124,000 orang. Ni bilangan Rasul, bilangan Nabi. Itu bilangan Nabi. Hak yang wajib kita tahu secara ijma' lah. Bilangan Rasul-Rasul itu 313 orang. Tu Rasul ada 313. Maka yang tersebut nama mereka di dalam Quran ialah 25 orang. 25 orang je hak sebut dalam Quran. Hak yang wajib kita kena tahu lah. 313 tu kita tak tahu nama. Iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 25. Kita kena pakai ingat berapa tu. Kena bagi ingat lah. Pertama Nabi Muhammad sallallahu. Adapun ulul azmi. Ulul azmi ni ulu ni dia jamak daripada ulu, yang mempunyai maksudnya. Ulul azmi, mereka-mereka yang mempunyai azam, mana semangat. Azam ni semangat yang kuat lah. Bagi orang yang mempunyai ujian yang besar, yang sabar yang tinggi. Daripada Rasul-Rasul itu 5 orang. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga Nabi Musa alaihi salam. Keempat Nabi Isa alaihi salam. Kelima Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni Nabi yang paling panjang umur dia, 1000 tahun. Ulul azmi, apa dia maksud ulul azmi? Artinya mereka yang mempunyai kesabaran, yang banyak menempuh kepayahan. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Wajib bagi Rasul itu 4 sifat. Pertama as-sidqu, artinya benar. Kedua al-amanah, artinya kepercayaan. Ketiga at-tablighu, artinya menyampaikan. Keempat al-fatanah, artinya bijaksana. Bijaksana. Ini sifat yang wajib bagi Rasul. Bijaksana, walaupun kita panggil tak ada PhD, ada apa kata nabi-nabi pun tak ada sijil tu, tu tak boleh kira tu. Ada hak kata nabi-nabi akhir zaman ni pelik-pelik. Nabi tak amanah apa dah. Orang Islam tu tak mengaji tauhid. Sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Ni tengok sifat mustahil, perkara yang tak boleh ada pada Rasul. Kalau ada orang bukan Rasul. Pertama al-kizbu, artinya dusta. Kedua al-khiyanah, artinya pecah harapan, pecah amanah. Pecah harapan, tak boleh harap tu lagi. Khianat. Ketiga al-kitman, artinya menyembunyikan. Keempat al-baladah, artinya bodoh. Tu perkara tu mustahil bagi Rasul, tak boleh ada. Sifat-sifat yang harus bagi Rasul-Rasul. Kata maksudnya harus bagi Rasul-Rasul itu satu sifat, iaitu berperangai dengan perangai manusia yang tidak membawa kekurangan pada martabat mereka itu.
seperti berkahwin, makan, minum, sakit, yang tidak berhajat, yang tidak cacat, seperti buta, sofok dan kusta. Tu maknanya penyakit kalau yang membawa kepada tak boleh menyampaikan risalah atau mustahil. Macam cerita Nabi Ayub kan. Cerita Ayub pelik-pelik sangat. Sampai kita panggil busuk habis lari habis orang. Tu bukan dia, tu mustahil. Tak ada. Tu dia panggil Israiliyat, cerita-cerita macam tu. Kata musannif, pekerjaan rasul-rasul, tugas rasul-rasul. Tiap-tiap seorang rasul itu dipilih oleh Allah bagi menyampaikan sekalian barang yang diturunkan kepadanya daripada ajaran-ajaran dan hukuman-hukuman. Oleh yang demikian, tiap-tiap seorang rasul atau pesuruh itu wajib benar, makna mesti benar pada sekalian perkataannya. Semua perkataannya mesti benar, tak ada yang bohong, tak ada. Sebab apa? Supaya tidak ia menyampaikan perkara yang tidak sebenar. Kalau jenis kita panggil jenis tidak benar, Nabi-Nabi membawa kepada jahil Allah Ta'ala lah, sebab tu mustahil. Supaya tidak ia menyampaikan perkara yang tidak sebenar. Allah suruh sampai ke macam lain, Nabi-Nabi sampai macam lain. Tu. Dan perkara-perkara yang bohong tidak dapat diterima akal. Perkara yang bohong yang disampaikan oleh Nabi, akal tak boleh terima, mustahil. Bahawa seorang pendusta akan dilantik menjadi utusan, akal tak boleh terima. Dan tiap-tiap utusan itu wajiblah ia seorang kepercayaan, mesti kena amanah pada membawa dan menyampaikan sekalian perkara yang diutus akan dia. Ia tidak akan berkhianah, pecah harapan, pecah amanah. Dengan sebab tiap-tiap rasul itu benar pada perkataannya serta kepercayaan pada pekerjaannya. Kata musannif, maka wajib pada akal, mesti. Akal tak boleh terima kata tak ada. Itu maksud wajib pada akal, bahawa ia rasul-rasul menyampaikan sekalian perkara-perkara yang disuruh ia menyampaikan kepada umatnya. Ia tidak akan menyembunyikan sesuatu daripada umatnya, sesuatu yang disuruh sampai dia ada perkara yang tak disuruh sampai, yang dikhususkan untuk diri Nabi-Nabi. Ada juga. Dia ada 3 bahagian. Ada yang wajib menyampai, ada yang tidak wajib, ada yang menyampai pun boleh, ada yang dia kena menyembunyikan. Ada juga khusus untuk Nabi. Ia tidak akan menyembunyikan suatu perkara selain daripada yang diperintahkan ia menyampaikannya. Tiap-tiap rasul itu akan menghadapi kepayahan pada menyampaikan ajaran-ajaran atau sunnah rasul-rasul. Maknanya tak payah. Ini apa? Tak hak senang, tak ada, susah belaka. Allah Taala sebut dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah." Mana payah. Nabi Nuh berapa orang je beriman? Kat 1000 tahun berdakwah. Susah. Oleh yang demikian, tiap-tiap rasul itu mestilah bijaksana dan pintar pada mencari jalan bagi menyampaikan ajaran-ajaran dan hukum-hukum, dan pada menjawab dan memberi penerangan dalam sekalian perkara itu. Habis itu beriman dengan rasul, beriman dengan hari kemudian, hari kiamat. Lagu mana? Maksud beriman dengan hari kiamat. Kata musannif, tiap-tiap seorang Islam yang mukallaf, maksud yang mukallaf
Tiap-tiap seorang Islam wajib percaya bahawa akan datang satu hari sekalian yang bernyawa, sekalian tu akan mati dan sekalian makhluk akan binasa. Semua kena beriman, tak boleh syak ragu-ragu. Syak ragu-ragu kena mengucap lain. Betul ke hari kiamat ni? Kena mengucap lain. Kemudian sekalian yang mati itu akan dihidupkan semula. Mahsyar dia panggil. Pada hari di padang mahsyar. Kemudian sekalian yang mati itu akan dihidupkan semula bagi ditimbangkan sekalian amalan mereka itu. Mengirakan amalan yang baik dan amalan-amalan yang jahat. Allah Ta'ala hisab. Kita kena beriman. Ini cerita dalam hadis yang panjang. Kita panggil padang mahsyar, berkenaan dengan padang mahsyar ni. Ada syafa'atul uzma. Berimpun di padang mahsyar tu 300 tahun. 300 tahun sehari sama dengan 1000 tahun dunia. Tu dia. Sampai ada orang yang tak sanggup tunggu tu, dia kata minta kepada Allah Ta'ala masuk neraka pun tak apa. Tak sanggup tunggu di padang mahsyar, susah. Kecuali orang yang dapat naungan Allah Ta'ala lah. 7 orang yang disebut dalam hadis, dan juga yang asing daripada tu disebut, iaitu orang yang hafal Quran lah. Itu dapat bernaung di bawah naungan Allah. Itu mahsyar. Dan beriman. Jika berat beramalan yang baik, mana amalan baik lah, beramalan tu tak ada kata ber tu. Jika berat beramalan yang baik, amalan baik maka baik balasannya iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Dan jika berat amalan yang jahat, maka jahat balasannya iaitu dimasukkan ke dalam neraka. Hak tu lepas pada hisab. Sebelum hisab tu teruk dah. Syurga dan neraka. Ini masuk dalam beriman dengan hari kemudian. Mana ada syurga dan neraka. Kata muslim wajib beriman dengan adanya syurga dan neraka. Maka syurga itu tempat yang disediakan dengan nikmat-nikmat. Nikmat ya. Ma la ainun ra'at. Rasulullah sebut perkara yang mata tak pernah nampak, tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Semua benar-benar yang nikmat, yang sedap-sedap dalam syurga. Ialah tempat bagi orang yang beriman dengan mengerjakan amalan yang baik, amal soleh. Neraka ialah tempat yang disediakan dengan siksa. Ialah tempat bagi orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang jahat. Orang-orang yang mati di dalam kufur, kafir, wal'ayazubillah, kekal ia di dalam neraka. Tu wal'ayazubillah, mati kafir. Keadilan Tuhan, Allah Ta'ala Maha Adil. Lagu mana? Di antara keadilan Allah kepada hambanya ialah adanya hari kiamat. Itu tanda kata antara keadilan Allah Ta'ala ada hari kiamat. Apa dia hari kiamat? Iaitu hari yang dihidupkan sekalian manusia yang mati untuk ditimbang dan dihitung sekalian amalan mereka itu. Beberapa banyak dari makhluk yang hidup di muka bumi telah melakukan berbagai-bagai kebaikan dan kebajikan, seperti tolong menolong. Tolong tu macam tulang pula, lam tu. Seperti tolong menolong, bantu membantu, bersedekah, berderma dan sebagainya. Dan beberapa banyak pula yang melakukan kejahatan, seperti melakukan zalim, membunuh, menyamun, merampas dan berbagai-bagai lagi kejahatan. Macam-macam lah kejahatan. Orang buat baik pada, orang buat jahat pada. Jadi hari kiamat ni antara keadilan Allah Ta'ala. Sekalian kebaikan dan kejahatan itu ada yang diketahui oleh makhluk, ada makhluk tahu, dan mendapat balasan yang sepatutnya. Makhluk balas dah dekat dunia. Dan beberapa banyak pula yang tidak diketahui oleh makhluk lain, yang lain. Dan kebaikan dan kejahatan itu tidak mendapat balasan yang sepatutnya di dunia.
Jadi Allah Ta'ala balas di akhirat. Tu keadilan. Mana jangan risau lah. Buat baik tu jangan risau. Makhluk balas ke tak balas ke, Allah Ta'ala akan balas. Dan banyak pula kebaikan yang dibalas oleh makhluk dengan kejahatan. Ada juga orang buat baik, makhluk balas jahat. Tu banyak kan. Dan beberapa kejahatan yang tersembunyi. Kejahatan buat kejahatan tapi orang tak tahu, lalu mendapat balasan kebaikan. Ada juga. Tapi di akhirat adil, Allah Ta'ala balas. Oleh yang demikian, hanya Tuhan yang dapat memberi balasan yang adil, kerana Ia mengetahui sekalian perbuatan hamba-Nya. Hanya Allah saja. Jangan risaulah, maknanya jangan duk sedih. Kalau kita panggil buat baik, orang balas jahat. Sedih itu memang sedih kan. Tapi ingat, akhirat ada balasannya. Maka dengan keadilannya, keadilan Allah, tidaklah ada amalan yang akan disia-siakan. Bahkan tiap-tiap kebaikan dan kejahatan itu akan menerima balasannya belaka. Lebih tu beriman dengan hari kiamat. Tu mana cerita secara detail dia dalam kitab hak besar-besar. Ini kita nak baca, nak berbih kitab kan. Cerita syurga neraka tu banyak. Dalam hadis panjang Rasulullah sebut. Beriman dengan qadar. Lagu mana? Apa dia qadar? Janji baik dan jahat. Qada dan qadar. Sini sebut qadar saja, tak ada masalah. Sebab dia khilaf ulama makna qada dengan makna qadar. Apa dia qadar? Beriman dengan qadar tu. Kata maksudnya iaitu mempercayai, yakni yakin dengan sesungguhnya, yakin tanpa ragu-ragu. Tak boleh ragu-ragu sikit pun tak boleh. Aku iman, kena yakin. Iaitu mempercayai, ini yakin bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ialah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kena yakin Allah Ta'ala tetap dah. Maka tidak ada seorang yang dapat mengetahui akan janji kebahagiaan dan kecelakaan bagi dirinya dan bagi seseorang yang lain. Tak ada seorang pun tahu yang tahu macam mana perkara yang nak berlaku yang ke depan. Yang ke depan yang nak berlaku bagi diri dia, tak ada seorang yang tahu. Hanya Allah. Tak ada siapa yang boleh elak daripada apa yang Allah Ta'ala dah tentu dah. Wajib mempercayai bahawa sekalian perkara yang telah berlaku dan yang akan berlaku itu ialah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kekuasaannya. Berlaku tu semua dengan kehendak Allah. Tak ada dengan usaha siapa-siapa, dengan salah siapa-siapa, tak ada. Tapi syariat ni, dia syariat dia hukum dengan zahirah. Siapa salah dia kena denda lah, dia ada balasan hukuman dia. Hakikat Allah Ta'ala belakang. Usaha dan ikhtiar. Kata musannif, beriman dengan qadar, yang janji Tuhan baik dan jahat, hendaklah menjadikan seseorang itu berusaha dan berikhtiar pada serba-serbinya. Mana kena usaha? Bukan beriman dengan qadar ini tak kena usaha. Tak. Hak tu dipanggil golongan lain, Mu'tazilah, Qadariyah. Kita kena usaha. Kata musannif, hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari keridhaan Tuhan pada mengerjakan sekalian perintah-perintahnya dan meninggalkan sekalian larangan-larangannya. Kita kena usaha. Bukan nak serah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu dah. Kalau bahagia, bahagia lah. Tak kena duduk semayang lah. Tak boleh macam tu. Kena usaha. Lagi pula Nabi pun ada bagi tahu, kita kena doa selalu. La yuraddul qada, Nabi kata, illa bid-du'a. Tidak mengubah, tidak menolak akan qada Allah tu melainkan dengan doa. Kita doa, kita tak tahu hak mana qada Allah Ta'ala yang dia qada ada dua kan. Qada mu'allaq, satu qada mubram. Mu'allaq ni hak dia
ada gantung dengan amalan apa-apa kita buat, Allah Taala ubah. Asal tak baik jadi baik. Atau dia panggil qada mu'allaq. Tapi Nabi kata tidak mengubahkan satu qada tu melainkan doa. Doa makna doa lah. Dengan sebab doa kita Allah Taala ubah. Asal tak baik jadi baik. Ada juga hak mubram, hak tetap Allah Taala tak ubah dah. Kita tak tahu apa mana. Jadi kita doa bagi banyak. Hendaklah berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang halal dan memperbaiki kehidupan itu. Kena usaha. Hendaklah yakin bahawa tiap-tiap suatu perkara itu adalah mengikut sebab-sebabnya. Sebab. Ikut sebab. Kita yakin suatu perkara tu memang ada sebab dia, tapi sebab tak boleh bagi bekas. Allah Ta'ala juga yang bagi jadi sebab tu lah. Memang ada sebab. Sebab Allah Ta'ala sebut likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu tu ada sebab. Tapi sebab tu bukan bagi bekas. Sebab tak boleh bagi bekas. Allah juga. Sebab tu bahaya juga sebab ni. Allah Ta'ala bagi memang jadikan sesuatu tu ada sebab. Bukan sebab tu yang bagi bekas. Allah Ta'ala nampak sebab tu tak boleh. Allah Ta'ala tak berhajat pun pada sebab. Istighna kan. Sebab tu Allah Ta'ala buat. Adalah hikmah dia. Takut dan harap. Kata musannif, dengan beriman kepada qadar itu hendaklah menjadikan seorang itu bersifat takut kepada Allah serta berharap akan rahmat dan keridhaannya. Kita beriman dengan qadar ni. Maknanya boleh jadikan kita ni takut kepada Allah. Di antara perkara-perkara yang wajib beriman, satu Isra, iaitu dijalankan Nabi SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis pada malam dengan menunggang borak. Itu wajib kita beriman. Walaupun benda ni payah. Kita panggil kalau ikut logik akal ni susah digaduh nak pertikai. Tapi wajib beriman. Antara benda-benda yang panggil sam'iyah. Nabi cerita, kita wajib beriman. Allah Ta'ala sebut wa ma ja'alna al-fitnah wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati, dan tidak kami jadikan akan penglihatan-penglihatan yang kami perlihatkan kepada engkau. Allah Ta'ala bagi Nabi nampak, tengok. Melainkan fitnah bagi manusia. Susah. Fitnah ni maksudnya orang payah nak beriman. Jadi kita orang beriman ni kena yakin apa yang Nabi cerita itu betul. Mi'raj, iaitu dinaikkan Nabi SAW daripada Baitul Maqdis ke langit pada malam itu juga. Kita wajib beriman. Tak boleh petikai lah. 12.30 dah kita nak berhenti situ dulu. 12.30. I'tiqad Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Kita kena berhenti situ. InsyaAllah kita sambung pukul dalam 3.30 macam tu, insyaAllah kita semua balik. Semayang jemaah. Hari ni hari jemaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtahu 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa 'ibadika as-salihin. Warzuqna wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna as-sihhata wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah wa sa'adata ad-darain wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.